kita nak mula soalan percubaan, soalan esei. Soalan struktur dah siap saya ingat kan? Dah cikgu. Soalan esei Negeri Kelantan. Saya akan share bahan soalan esei Negeri Kelantan dan kita bincang skema lah. Okay. Kertas satu dah buat. Kertas satu dah buat. Kertas satu. Dah cikgu tak bagi jawapan lagi kan? Kertas satu. Kertas satu yang mana cikgu? Cikgu tak bagilah. Kertas satu tak bagi lah? Nanti saya bagi. Kita ada kertas dua je. Okay. Hari ni saya bagi bincang kertas dua, lepas tu habis kelas sekarang saya bagi kertas satu. Ataupun kalau sempat kita bincang kertas satu terus. Sebab soalan Kelantan dengan Kedah ni dijangka keluar SPM. Okay. Rugilah kalau yang tak belajar tu. Baik, nampak bahan yang saya share? Okay, ni bahan yang saya share ni. Betul soalan Kelantan ni. Betul. Baik. Soalan 8. Okay, soalan 8. Tengok jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Malaysia mengikut kaum utama 1957 hingga 2015. 57 tu merdeka lah. Sampai 2015, 5 tahun lepas. Okey, kita analisis jadual ni dulu. Kadar kelahiran Cina, Melayu, India. Okey. Cina, tengok Cina 7.4, 2015 1.4. Melayu 6.1, 2015 2.7. India 8.0, 2015 1.4. Apa maksud jadual ni? Kadar kelahiran dia rendah. Ataupun berkurang. Kalau dia ada 2, dia nak suruh bandingkan daripada 7, 6, 8 tu kepada 1, 2 tu, maksudnya dia berkurang. Kalau dia ada 1 2015 sahaja, kita boleh kata rendah. Okey. Ni semakin berkurang dan rendah lah. Makin berkurang dan rendah. Okey. Mengapa? Kalau soalan nak mengapa, maksudnya soalan ni nak apa? Faktor, betul? Faktor. Okey. Mengapakah berlakunya perubahan kadar kelahiran antara tahun 1957 hingga tahun 2015? Okey. Simple je soalan dia. Kenapa kadar kelahiran semakin berkurang antara 1957 hingga 2015? Apa faktor dia? 6 markah ni maksudnya kena ada fakta dan huraian. Ataupun kalau nak bagi fakta saja boleh tak? Fakta saja. Boleh. Sebab dia bukan rubrik. Tapi nak selamat fakta huraian lah. Supaya lebih banyak markah kita dapat. Tetapi kalau kita bagi fakta saja pun kita tak tulis tu fakta, tu huraian, kita tak tulis. Kita anggap itu fakta semua ataupun fakta dan huraian juga. 6 markah. Okey. Jawapan yang sebenar dia fakta huraian. Okey. Apa antara fakta dia? Kos sara hidup tinggi. Okey, yang pertama kita ambil kos sara hidup tinggi. Okey, nanti sekejap Qayyum, kita bincang kos sara hidup tinggi dulu. Tu faktanya. Dapat 1 markah. Kita nak kaitkan dengan kos sara hidup tinggi ni, kenapa dia jadi kurang kelahiran? Barang keperluan anak-anak mahal. Mahal, okey. Ataupun kos penjagaan anak tinggi kan. Orang bandar, orang Malaysia, orang mana-manalah semakin tahun kebelakangan ni, semakin orang bekerja suami isteri. Dulu 1957, suami je bekerja mungkin.
Isteri tak kerja tapi tak perlulah pergi hantar anak ke rumah pengasuh. So 2015, 2020 sekarang pun kebanyakannya bekerja suami dan isteri. Jadi tak ada masa untuk menjaga anak, letak di rumah jagaan anak-anak, rumah pengasuh. So kos penjagaan anak tu tinggi. So kalau dia anak dia ramai, jadi kos dia berganda lah. Salah satu sebab ialah kos penjagaan anak tinggi. Kos Nurin kata tadi apa? Kos apa? Nurin kata kos apa tadi? Mana Nurin? Hilang dah. Tutup. Okay. Kos apa tadi Nurin? Kos keperluan anak-anak mahal. Kos keperluan. Tukar keperluan tu tukar kepada kos penjagaan anak. Ataupun kos ataupun tanggungan membesarkan anak-anak tinggi ataupun mahal. Tinggilah. Bateri habis. Okey. Itu baru 2 markah. Nak 6 lagi. Cikgu, kalau yang Nurin punya fakta ni boleh tak kita cakap huraian dia lagi? Kuasa beli dia rendah. Kuasa beli rendah. Boleh, tapi dia macam tak kena dengan kadar kelahiran kalau kuasa beli rendah. Faham tak? Dia kuasa beli rendah ni contohnya kalau soalan berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Contohnya dia kata apa kesan kadar kelahiran seperti dalam rajah ni kepada pembangunan ekonomi, kepada kemajuan Malaysia. Jadi kita kata oleh kerana penduduk kurang, jadi kuasa beli rendah, pasaran pun jadi jatuh rendah kan? Dikaitkan dengan yang tu kalau kuasa beli tu. Yang ni cuma dia nak tanya kenapa kadar kelahiran tu makin berkurang. Kita cerita sebab pasangan suami isteri ni memang nak kurangkan anak dia sebab kos penjagaan anak tu tinggi. Habislah situ. Boleh ya? Boleh. Okey. Poin kedua. Fakta kedua. Pengamalan perancangan keluarga, cikgu. Okey, boleh. Betul. Amalan perancangan keluarga. Macam mana kita nak hurai? Katalah. Tu dah betul dah. Dapat 1 dah. Kalau tak nak bagi huraian pun tak ada masalah. Tapi saya nak ajar awak kalau soalan macam ni, hurai lebih baik sebab lebih banyak dapat markah. Amalan perancangan keluarga ataupun mengamalkan perancangan keluarga untuk sambungan ayat dia kalau tak nak titik. Untuk menghadkan bilangan anak. Menghadkan, menjarakkan, mengurangkan, apa sajalah bilangan anak. Boleh? Dapat lagi 2. Okey, lagi 1 fakta lagi. 2 fakta lagi. Kahwin lewat, cikgu. Kahwin lewat, betul. Kenapa kahwin lewat? Sebab wanita gaya hidup moden. Gaya hidup moden boleh, berkerjaya boleh, taraf hidup tinggi boleh, pendidikan tinggi boleh. Semua tu macam fakta, tapi cara kita menjawab tu lebih kepada huraikan apa yang fakta pertama. Okey. Boleh tambah lagi apa yang awak terfikirlah? Apa? Tahap kesuburan? Rendah. Rendah. Kenapa? Sebab dia kahwin lewat, cikgu. Kahwin lewat. Boleh tukar kat situ pula. dapat 1 atau 2 kalau mungkin tadi tak buat kahwin lewat kan. Okey. Okey. Dapatlah tu 6. Simple je kan. Okey. Yang lain yang ada dalam ni pun boleh respon juga ya. Kita sama-sama belajar. Quratul Aini, Harif, belajar sama-sama lah. Jangan senyap je. Okey. Biar rasa seronok belajar. Okey. Soalan B.
Terangkan kesan kepada pembangunan negara sekiranya perubahan kadar kelahiran dalam jadual 1 kekal sehingga 2030. Apa maksud dia? Dia kata nak apa kesan kepada pembangunan. Soalan Qayyum tadi. Kalau kekal 2030 ni trend dia kekal. Macam semakin kurang je tiap-tiap tahun. Sumber alam, Ha. sumber alam tak dapat diterokai sepenuhnya. Okey, sumber tak dapat diterokai sepenuhnya. Mungkin, boleh. Lagi? Tenaga kerja pada masa hadapan rendah. Okey, tenaga kerja berkurang ataupun rendah pada masa hadapan. Betul? Bagus. 2 dah. Dia nak berapa markah ni? 4. 4. Empat. Kalau nak, dia, walaupun dia tulis terangkan, tak bagi huraian pun tak apa. Kalau bagi huraian lagi baik. Dapat 2-2. Kalau tak nak bagi huraian, tak erti nak bagi huraian, mungkin soalan ni macam susah je nak bagi huraian, bagi je fakta 4. Okey, lagi? Apa berlaku? Kekurangan buruh tadi, kekurangan sumber pengeluaran jadi tidak dapat dikeluarkan. Kuasa beli rendah tu boleh lah cikgu kan? Kuasa beli rendah boleh, ataupun pasaran terhad. Pasaran terhad boleh. Kos buruh jadi apa nanti satu hari nanti pada tahun 2030? Kos buruh jadi tinggi. Apa maksud kos buruh tinggi? Bayaran tu tinggi cikgu. Kita nak bayar gaji pekerja tu. Gaji buruh tu. Seorang kena bayar mungkin 2-3 ribu. Kalau sekarang 1,000, pada 2030 nanti tak cukup orang nak bekerja. Tapi kita perlukan pekerja. So kita terpaksa bayar gaji yang tinggi. Sebab tak ada orang lain dah. Terpaksa ambil orang tu juga. Dia boleh demand. Dia boleh letak harga bayaran gaji dia yang tinggi. Kecuali kita ramai, ada 20 orang nak bekerja satu kerja, satu peluang pekerjaan je, contoh satu post je nak kerja. Jadi orang ni tawarkan gaji 1,000 pun boleh, saya sanggup kerja. Orang ni kata saya nak 3,000. Kita nak pilih hak mana? Sebagai majikan, kita akan pilih yang orang sanggup 1,000 kan. Maksudnya kita boleh kontrol dari segi bayaran gaji pekerja tu kerana permintaan terhadap pekerjaan tu tinggi. Kalau orang kurang, tak ada pilihan. Seorang tu je yang nak kerja contohnya. Jadi kos buruh jadi lebih tinggi. Okey. Apa berlaku lagi? Mungkin juga akan berlaku kemasukan tenaga buruh. Apa? Tenaga buruh asing. Asing. Tapi dia jadi kesan tak kepada pembangunan negara? Jadi? Jadilah. Pembangunan negara tu jadi kesan lah. Sebab kita bawa masuk pekerja asing tu juga akan membawa duit dia keluar negara, kan? Jadi tukaran wang asing dan sebagainya, memberi kesan lah kepada pembangunan. Okey, lagi boleh juga cerita tentang pembayaran pencen tinggi sebab orang tua, sebab tak ada orang muda, terpaksa bekerja dalam umur yang lebih daripada sekarang 60 kan. Dah ada cadangan dah untuk orang tua yang masih boleh bekerja, dilanjutkan usia bekerja dia sehingga 63-65 tahun. Jadi kerajaan terpaksa bayar kos yang lebih lah untuk bayaran kerja pekerjaan tu. Okay, dipanggil bayaran upah ataupun bayaran pencen yang tinggi. Kos persaraan tinggi. Okey. Lagi boleh cerita pasal taraf kesihatan tinggi. Pembangunan dia, taraf kesihatan juga jadi tinggi lah. Okey, itu antara jawapan dia lah. Baik, boleh? 4 markah je, tak ada masalah kan? Okay. Nombor 9. Nombor 8C ada? Ada. 8C. Okey, 8C berdasarkan. Okey, so. Migrasi bandar ke bandar semakin meningkat di Malaysia.
Pihak kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mengurangkan fenomena tersebut untuk menjamin kesejahteraan. Migrasi bandar ke bandar. Daripada bandar mana ke mana? Dari bandar Kuantan ke Kuala Lumpur. Bandar Kuantan ke Kuala Lumpur. Biasanya bandar kecil ke bandar besar lah. Ataupun bandar yang setara Kuantan ke ibu negeri lain. Bandar apa? Ibu negeri Johor Bahru contohnya. Ataupun dari Kuantan ke Kuala Terengganu contohnya. Biasanya bandar ke bandar tu dia bandingkan dengan bandar yang lebih kurang sama ataupun lebih besar. Okey. Wajarkah kerajaan mengawal migrasi ni? Wajar cikgu. Wajar. Okey, kenapa? Sebab dia menyebabkan jumlah penduduk bertambah. Di mana? Di kawasan bandar baru tu. Di kawasan yang dituju kan? Okey. Jadi kita kena ada pendirian tak kat sini? Kena. Okey. Kena. Kita tulis dulu wajar ataupun nak lengkap dia, kerajaan wajar mengawal migrasi. Ya, ada orang nak masuk. Okey. Kita tulis kerajaan wajar mengawal migrasi kerana ataupun tak nak tulis semua, wajar noktah letak baris lain kerana bila semakin banyak migrasi akan berlaku pertambahan penduduk ke bandar yang dituju. Satu. Okey. Lagi? Nanti ada masalah sosial cikgu. Dia akan jadi banyak jawapan kalau kita cerita pasal masalah di bandar tersebut. Kita cerita pasal yang kita kata wajar kawal tu sebab kita tak nak bagi ada masalah di bandar. Contohnya, masalah di bandar boleh, masalah di luar di bandar yang dia tinggalkan pun boleh. Katalah kita nak cerita dulu masalah yang berlaku di bandar yang dituju dulu. Apa berlaku di masalah bandar yang dituju? Masalah jenayah. Okey, soalan ni rasa-rasa rubrik ke tak rubrik? Rubrik. Okey, bagus. Dah kenal kan? Contoh rubrik dia ada pernyataan macam tu sikit. Lepas tu dia tanya wajar tak wajar dan dia kena macam bagi idea kan? Dia macam bagi pendapat. Kita nak kena bagi pendapat kalau kita pergi, kalau ramai orang pergi, apa jadi kat kawasan B? Apa yang jadi kat kawasan A yang ditinggalkan tu? Dia macam rubrik. Dia macam kita kena reka jawapan. Okey. Tapi kena relevant lah. Kena mendalam, kena logik. Okey. Penduduk bertambah tadi. Lagi? Apa lagi awak kata tadi? Masalah jenayah. Masalah jenayah. Mungkin berlaku jenayah, setinggan, masalah sosial lain lah. Penyakit berlaku di bandar yang dituju. Boleh cerita pasal masalah di bandar yang dituju. Wajar kerana jika kerajaan tidak mengawasi migrasi tersebut akan berlaku masalah pembandaran di bandar yang dituju. Ceritalah. Panjang lah ayat dia kan. Antara masalah yang mungkin berlaku ialah pertambahan penduduk menyebabkan kekurangan tempat tinggal. Sambung terus. Macam kita cerita macam kita seronok cerita menyambung-nyambung tu. Okey. Bila pertambahan penduduk berlaku, tempat tinggal berkurang, maka wujudlah kawasan setinggan. Kan? Dia kan berkait kan? Pertambahan setinggan. Lepas tu bila wujudnya kawasan setinggan ni akan berlaku juga masalah sosial seperti jenayah, penyakit seperti apa. Ada seperti tu dah cukup lengkap dah untuk awak jadikan fakta huraian contoh. Nampak mudah kan? Kira buat satu perenggan je lah. Satu perenggan untuk satu fakta. Satu perenggan untuk satu masalah di bandar tadi. Kalau dah cerita benda lain pula. Contohlah, habislah tadi masalah di bandar kan. Nak cerita benda lain pula. Nak cerita pasal apa pula? Masalah di bandar yang ditinggalkan. Buat perenggan lain.
Okey, manakala bagi bandar yang ditinggalkan akan berlaku kekurangan buruh. Awak cerita kan? Akan berlaku Tanah kekurangan dia wujud tanah terbiar cikgu. kalau bandar ni mungkin betul, tapi kalau luar bandar dia akan jadi banyak terbiar. Dia cakap ni sebab di bandar dengan bandar kan, dia kurang sikitlah masalah yang berlaku di tempat yang ditinggalkan tu. Kalau luar bandar ke bandar, dia banyak masalah yang ditinggalkan. Dia bandar ke bandar ni dia ada orang keluar masuk kan. Kalau bandar kan. Tapi boleh cerita pasal tu, boleh cerita pasal kurang buruh, boleh cerita pasal pasaran berkurang, permintaan bagi barangan di bandar yang ditinggalkan tu berkurang, boleh cerita pasal pertempatan pun permintaan terhadap pertempatan pun berkurang sebab ramai orang keluar kan. Boleh cerita. Okay. Okey. Kalau nak tambah lagi yang pasal bandar yang dituju tadi tu, boleh cerita pasal berlaku juga pencemaran udara, pencemaran air boleh berlaku. Harga tanah menjadi lebih tinggi. Kos hidup akan meningkat. Okey. Boleh Pastikan sekurang-kurangnya 2 fakta yang dihurai lengkap. Yang dihurai lengkap tu maksudnya huraian tu bagilah 2-3 huraian yang mendalam. Macam kita bagi beberapa fakta tapi berkaitan dengan fakta yang pertama yang kita kata tu. Dia macam bersambung-sambung lah, bersambung-sambung. Cerita benda yang sama tapi bersambung. Macam mendalam lah maksud dia. Okey. Soalan D. Nanti kena buat balik buat balik. Terutama soalan yang rubrik lah. Bila saya dah bagi jawapan ni, awak reka lah satu jawapan yang lengkap. Lepas tu snap gambar tunjuk. Okey. Sebagai latihan lah, sebagai latihan. Okey, D jelaskan kesan migrasi luar bandar ke bandar. Okey, migrasi pun spot lah. Kesan migrasi luar bandar ke bandar. Kesan macam tadi juga. Tapi tadi dia nak kesan wajar tak wajar tu kesan juga sebenarnya. Dia nak kesan bandar ke bandar. Ni luar bandar ke bandar. Kurang tenaga buruh di kawasan luar bandar. Luar bandar kurang tenaga buruh lagi. Kawasan pertanian terjejas ataupun terbiar kan. Tanah-tanah pertanian akan terbiar. Ramai orang dah keluar. Apa lagi? Sumber berkurang boleh cikgu? Sumber banyak sebab ramai orang tak ambil kan. Kalau buat pengeluaran sumber berkurang? Yang ni dia nak kesan di luar bandar ke kesan di bandar? Ke bandar. Ke bandar saja. Kedua-dua boleh. Dua-dua boleh ke cikgu? Sebab dia kata luar bandar ke bandar. Betul. Dua-dua boleh. Luas sikit jawapan dia. Okey. Dua-dua boleh. Maksudnya di bandar berlaku pertambahan penduduk macam jawapan yang di atas tadi. Luar bandar berlaku kekurangan penduduk, buruh kurang, tanah terbiar, pasaran terhad di luar bandar kan. Okey, kalau di bandar banyak cerita yang sama lah. Pencemaran, setinggal, masalah jenayah, masalah penyakit, bercerita benda yang sama. Tapi 4 markah je lah. Jangan lebih-lebih lah. Sebab sedap cerita, lebih pula. 4 markah je. Okay, sama macam atas lebih kurang. Tapi cerita juga yang luar bandar, jangan cerita bandar saja. Sebab dia kata jelaskan kesan migrasi luar bandar ke bandar. Kalau cerita bandar saja dia macam jadi yang atas. Okay, settle nombor 8. Cuba tengok nombor 9. Betul ada, betul. Ada. Ada. Okay. Ni betul. Okay, ni betul. Tu dunia ni dah lama tak masuk ni.
Jadi peta tumbuhan semula yang peta biasa masuk periksa, masuk dalam SPM, peta tumbuhan semula jadi, peta taburan penduduk, peta cuaca dan iklim, okey, peta mungkin kegiatan ekonomi yang kajian kes dalam buku teks tu, ataupun peta pernah masuk juga peta lembangan Saint Laurent, peta dunia. Macam ni lah contoh dia. Okay, dia tanya pasal tumbuhan semula jadi. P apa P? Conifer. Conifer. Okay. Dia berada di garisan atas tu. Bawah sikit pada Arctic. Okay. R. Conifer juga. Conifer juga. Dia tanya apa? P, Q, R, S kan? Ni ialah padang rumput steppe. Padang rumput je kan? Padang rumput. Padang rumput saja pun betul lah. Padang rumput ada banyak. Padang rumput steppe, padang rumput pampas, padang rumput veld. Nanti saya bagi peta dunia yang ada taburan semula, tumbuhan semula jadi dalam buku teks baru ni. Okey, nanti saya share. Kau ada bagi dah? Tak ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Q apa Q? Q. Kita garis dekat Malaysia sama tak dengan Q yang kena kat Q tu? Ambil pembaris, cuba gariskan Malaysia dengan Q tu sama tak? Sama. Bukan sama. Maksudnya Hujan. Hujan tropika. Hujan tropika. Senang je. Atas pada Malaysia ada satu lorekkan lagi. S. Nama apa? Thailand. Monsoon tropika. Monsoon tropika. Okey, itu jawapan dia. Okey. Ulang balik. Jawapan. P. Conifer. Okey. R. Padang rumput. Okey. Q. Hujan tropika. Betul. S. Hutan monsoon tropika. Okey, betul. 4 markah yang dapat situ. Okey, soalan peta ni kena latih. Kena latih. Sambil latih peta Malaysia, latih juga peta dunia lah. Sekali-sekala peta dunia pun mungkin masuk. Okey, peta Malaysia tu boleh latih kawasan pelancongan, pulau-pulau, sungai-sungai, gunung-gunung, apa lagi, kawasan pelancongan lah. Tepi pantai yang menarik contohnya. Ataupun boleh cerita pasal kawasan perindustrian, boleh cerita pasal pelabuhan, boleh cerita pasal apa lagi, pertanian lama dah tak keluar. Okay. Kena drill lah, kena ambil betul kosong, uji. Lepas tu rujuk buku betul ke salah. Okay. Sebab tak boleh nak buat study group ni susah sikit lah. Belajar sendiri kan. Okey, 9B berdasarkan peta 1, kemukakan ciri-ciri tumbuhan semula jadi bertanda P. P ialah hutan conifer. Ciri-ciri hutan. Okey, malah hijau 1. Ini kena bagi fakta ke kena hurai? Fakta. Fakta saja. Fakta je. Sebab dia kata kemukakan ciri-ciri. Fakta saja. Malah hijau. Lagi? Pokok tirus berbentuk koin. Pokok tirus berbentuk kon. Daun berbentuk berkayu jarum. lembut. Daun berbentuk jarum, kayu lembut. Batangnya berkulit lurus. tebal. Batang lurus, batang tebal, berkulit tebal. Terdiri dari satu lapisan pokok. Satu lapisan. Kalau hujan tropika ada 4 lapisan. Kalau monsun tropika ada 3. 3 ataupun tiada lapisan yang nyata. Dia tak ada setengah buku dia kata ada 3 lapisan, dan setengah buku dia kata tiada lapisan yang nyata. Dia tak ada kanopi. Kalau hujan tropika ada kanopi. Yang ni ada satu lapisan. Satu lagi dia homogen, dia ada satu jenis pokok je, ru belaka. Kita bercampur aduk. Okey. Tumbuhan bawah dia kurang. Macam kita juga tumbuhan bawah kurang sebab dihalang.
cahaya matahari dihalang oleh kanopi. Okey. 3 ni penting. Hutan hujan tropika, monsun tropika, conifer. Balik study ciri-ciri dia. Tak payah banyak. Dalam 5-6 ciri cukup. Belajar. Tapi mungkin ditanya macam 2 tahun, 3 tahun lepas tu ditanya macam apakah ciri hutan ni berkait dengan pembalakan. Kena ubah suai lah. Tak boleh lah malah hijau dah. Okey. Adalah jawapan yang kena dengan soalan. Jangan hafal. Sesuaikan. Tapi kena ingat. Kalau tak ingat macam mana nak jawab kan? Jangan hafal soalan jawapan gitu. Soalan gini jawapan dia tetap gini, tak ada. Dia tak tetap. Dia akan ubah suai soalan tu. Okey, soalan C, huraikan kepentingan tumbuhan semula jadi kepada pembangunan negara. Kalau kepada pembangunan negara ni maksudnya bukan alam sekitar, kepada ekonomi. Kalau kepada ekonomi, apa jawapan dia? Menyediakan peluang pekerjaan. Okay, menyediakan peluang pekerjaan. Boleh sambung tu. Yang dapat meningkatkan taraf hidup. Dapat meningkatkan taraf hidup. Seperti ranger hutan. Menjadi ranger hutan. Ataupun mungkin jadi pendapatan jenis pekerjaan lah. Selain daripada untuk individu tu boleh kepada negara pula. Fakta kedua, pendapatan negara. Sumber pendapatan negara iaitu melalui ekspor. Hasil ekspor balak ataupun sumber kayu ke negara. Kena sambung sampai habis. Ni soalan ni rubrik ni. Soalan ni rubrik ni. Ingat, setiap satu set soalan, kalau soalan tu 6 markah, contoh soalan nombor 9 ni kan, yang mula-mula betul 4 markah. Soalan B 6 markah tapi kemukakan ciri, tak boleh jadi rubrik. Betul? Okey. Soalan C 6 markah, soalan D 4 markah. Jadi dalam satu set soalan 9 ni, awak rasa hak mana rubrik? C. Confirm lah C rubrik. Macam tu cara nak kenal dia. Soalan 4 markah tak ada rubrik. Jadi automatik awak akan fikir nak jawab soalan ni secara rubrik, iaitu fakta, huraian, ada contoh. Macam contoh pendapatan negara, sumber pendapatan negara melalui hasil ekspor kayu ke negara Jepun. Habis. Ada satu set fakta huraian contoh. Bagi fakta lain pula. Apa lagi? Boleh buka bandar baru, boleh buka pertempatan baru. Boleh. 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 Dapat membuka ataupun dapat membangunkan kawasan luar bandar contohnya, seperti bandar Sandakan contohnya. Yang berkaitan dengan hutan lah. Jangan bagi Kuala Lumpur, salah lah. Yang berkaitan dengan hutan. Biasanya di Sabah, Sarawak lah. Kita boleh cerita. Okay. Menjadi sumber pembalakan untuk industri. Apa? Sumber bahan mentah untuk industri. Industri apa berkaitan dengan hutan? Tumbuhan semula jadi. Industri hiliran tu betul ke cikgu? Industri hiliran tu dia ada kaitan dengan industri lain dulu. Tak boleh sebut industri hiliran terus. Dia sebut industri membuat perabot ke dulu ataupun industri pembinaan ke dulu. Barulah sambung belakang dia sebab rubrik kan. Baru sambung belakang dia dengan wujudnya industri perabot ini, maka wujudlah industri hiliran dan huluan. Seperti buat apa? Buat cermin ke? Kalau perabot kan ada cermin kan. Kalau perabot kan ada apa lagi? Getah ke, yang ada kaitan dengan perabot lah. Ataupun industri-industri perkayuan lain, kraft tangan ke. Itulah maksud industri hiliran huluan tu. Kita kena cerita dulu satu yang main industri dia, industri apa, baru cerita yang sebelum industri tu wujud, yang selepas industri tu wujud.
baru hiliran huluan. Okey. Tapi kena bagi contoh. Kalau tak bagi contoh tak sampailah untuk fakta huraian contoh tu. Tak dapatlah markah penuh. Okey. Selain daripada tu, hutan juga membekalkan sumber makanan kan. Sebab dia tak cerita pasal pokok je. Dia kata tumbuhan semula jadi. Kepentingan tumbuhan semula jadi ni dalam hutan lah maksudnya. Membekalkan sumber makanan, ubat-ubatan. Boleh? Contohnya apa? Petai ke, tongkat ali ke, untuk perubatan. Boleh juga. Okey, lagi menjadi kawasan rekreasi. Okay. Ekopelancongan boleh cakapkan? Ekopelancongan kerana mempunyai persekitaran yang menarik dengan flora fauna yang menarik ke ataupun udara yang nyaman ke. Okay, seperti taman negara contoh. Ada lagi tambahan. Soalan ni rubrik ni kena tahulah macam mana nak tackle soalan rubrik. Kita pergi soalan 8 balik semula. Soalan 8 tadi Soalan 8A. 8A ni mengapa je faktor. Kemungkinan rubrik pun boleh juga. Kemungkinan rubrik pun boleh juga kat sini. Soalan B tak rubrik. Soalan C rubrik sebab dia tanya wajarkah. Jadi mungkin kat sini 1 ataupun 2 rubrik untuk soalan nombor 8. Okey. Soalan 9 ni tak boleh jadi 2 sebab sini cuma kemukakan ciri-ciri je. Dia tak boleh jadi rubrik. Soalan yang memberi ciri-ciri fungsi je dia tak jadi rubrik. Soalan yang memberi pendapat baru jadi rubrik biasanya. Okey, habis. Nombor 9D. Penghutanan semula adalah satu usaha pemeliharaan hutan di Malaysia. Terangkan mengapa kaedah tersebut perlu dalam menjamin bekalan sumber tumbuhan semula jadi yang berterusan di Malaysia. Mengapa kaedah buat penghutanan semula ni perlu? Dia tanya. Penghutanan semula ni untuk apa sebenarnya? Nak jadikan hutan balik ke nak ambil hasil dia? Satu hari nanti dia akan tebang tak pokok penghutanan semula ni? Tak kan? Kalau tebang semula tu dia panggil apa? Ladang ladang hutan. Ni penghutanan semula ni dia nak kembalikan semula suasana hutan yang asal. Tapi memang tak boleh jadi asal lah. Sebab dah hutan asal dah rosak lah, dah musnah. Dia tanam balik semula supaya wujudlah semula ekosistem yang lebih kurang sama. Sebab tu dia tak panggil pemeliharaan. Dia panggil pemuliharaan. Okey, mengapa kaedah tersebut perlu? Okey, kaedah tersebut perlu ataupun kaedah pemeliharaan penghutanan semula ni perlu kerana apa? Dapat memastikan ada mengapa kaedah tersebut perlu? Mengapa kaedah tersebut perlu? Dapat mengelakkan kepupusan. Untuk mengelakkan kepupusan boleh. Dengan menanam, kita kena sambung ni. Dengan menanam pokok yang cepat matang dan cepat besar. Lagi, sebab dia tanya mengapa kaedah penghutanan semula ni. Selain daripada kita cerita nak elak kepupusan, nak jamin bekalan sumber berterusan. Untuk menyederhanakan suhu, cikgu boleh ke? Mewujudkan, boleh. Mewujudkan suhu sederhana tadi tu, boleh.
Jawapan soalan Kelantan ni dia bagi lebih kepada cara bagaimana nak mewujudkan perhutanan semula. Dia kalau kita baca ni macam lain sikit, terangkan mengapa kaedah perlu kan. Dia cerita dalam jawapan dia ni, perhutanan semula dengan menanam pokok selepas ditebang. Contohnya di Jeli, Kelantan. Dia cerita pasal kaedah. Ni soalan dia terangkan mengapa kaedah tersebut perlu. Kalau jawab, bagi saya lah, kalau jawapan untuk penanaman perhutanan semula dengan menanam pokok selepas ditebang ni, jawapan soalan dia lebih kurang terangkan apakah ataupun bagaimanakah kaedah yang perlu dijalankan untuk mewujudkan pemeliharaan hutan. Tu bagaimana kan, baru cerita pasal tanam semula, rawatan silvikultur. Tapi tak apalah, sambil kita bincang ni, kita mungkin boleh cari jawapan. Kalau ditanya bagaimana cara dia, tanam semula, rawatan silvikultur, membina ladang hutan. Yang tu. Okay, untuk pemeliharaan. Kalau hari ni terangkan mengapa ni, lebih kepada jawapan awak tadi. Menjamin bekalan berterusan, mengelakkan kepupusan tumbuhan semula jadi ataupun flora fauna, mewujudkan persekitaran suhu sederhana kan, membekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Itu mengapa? Kan? Soalan ni. Okay. Yang awak jawab tu betul lah. Okay. Saya cuba sesuaikan dengan skema dia bagi ni, dengan ubah sesuai sikit soalan dia. Kalau soalan dia tanya apa ataupun bagaimana kaedah yang perlu dijalankan untuk menjamin bekalan berterusan, kaedah pemeliharaan, baru jawab macam tu. Antara jawapan dia, pemeliharaan tu ialah perhutanan semula, rawatan silvikultur, ladang hutan. Jawapan dia. Kena hurai lah. Apa maksud rawatan silvikultur, apa maksud ladang hutan, apa maksud perhutanan semula. Contoh kat mana, letak je mana-mana, hutan mana-mana. Okay. Kalau wartakan sebagai taman negara dengan hutan simpan, tak boleh. Sebab pemeliharaan. Okay. Ataupun kaedah kitar semula boleh, pemeliharaan. Bukan, pemeliharaan tak boleh kitar semula sebab dia pelihara. Pemeliharaan kitar semula, dia kekalkan hutan. Okay. Okay. Ada nak tanya sini soalan ni? Dah pukul 11, saya nak stop sekejap ni. Awak boleh teruskan. Dah buat dah nombor 10, 11. 10 tak. Mungkin dah siap cikgu. Saya share skema je lah. Awak tengok Tapi tak boleh nak gerak. Saya share dulu skema dalam grup lah Okay. Saya share dalam grup. Nanti awak semak lah. Sebab tak apalah, tak sampai pukul 12 pun. Lepas tu kalau ada tanya, nak tanya dalam Telegram, nanti saya jawab. Okay. Untuk soalan 10 dan 11. Okay. Terima kasih kerana join. Yang baru masuk tu, terima kasih join. Saya share jawapan, awak buat balik. Okay. Kalau belum buat lagi, buat semula tanpa tengok jawapan dulu, baru banding. Kalau dah buat, bandingkan jawapan dengan skema yang saya bagi. Buat sekali lagi ikut skema yang saya bagi. Okay. Okay. Saya tinggalkan skema, awak buat je sampai pukul 12. Nak tanya soalan, tanya terus dalam Telegram. Biar kawan lain pun boleh tengok. Okay, saya tutup dulu Google Meet ni untuk saya share dalam Telegram skema. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.